Okay. So example 15, in how many ways? Ya, kenapa? Okay, in how many ways can the word September be arranged? Okay, kat sini perkataan yang penting kalau kita nak tahu dia permutation tu adalah perkataan arrange. Maksudnya dia susun. Bila dia susun maksudnya kita akan ambil kira kedudukan letter itu. Okay. So, if there is no restriction. Okay, kalau there is no restriction, hari tu macam mana kita nak kira permutation ini? Mula buat apa? Kalau ada word ni, September ni. Mula buat apa dengan September ni? Awak nak jawab soalan A. Mula buat apa? Kira bilangan apa tu? Okay, so bilangan dia jadi berapa? Kira nombor. Okay, so berapa ada kat situ? Ada 9 berapa? tempat. Okay, ada 9. 9 huruf. Okay, so lepas tu kita buat 9 faktorial. Lepas tu kita kena buat apa? Bahagi yang sama. 9 ke? Korang biar betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, betul. Bahagi yang sama. Apa yang sama? E. E. Ada berapa E yang berulang? 3. 3 faktorial. So maksudnya kat sini 3 faktorial. Okay. Lagi ada tak yang berulang? Tak ada. Okay, tak ada. So maksudnya jawapan dia jadi berapa? 60480. 60480. Betul? Betul eh? Okay, so and then all the E must be together. Okay, so sekarang bila E together, saya kata hari tu dia perlu diikat. So maksudnya sekarang awak ada 1, 2, 3 E. Okay, kita togetherkan dia. 3 faktorial. Okay, kat sini kita ikat dia. Sebab dia kena together. Okay, lepas tu yang lain yang tinggal adalah S, T, T, M, B, R. Okay, so awak ada tempat dia kita kira macam ni Ini ada, ini together kita akan kira as one place sahaja. Kita tak kira sebagai 3 tempat tau. Sebab kita nak pastikan dia memang together. So kita letak dia as satu tempat. Barulah kita pasti dia tak akan terpisah. Okay, dia satu tempat. S satu tempat, P satu tempat, T satu tempat, M satu tempat, B satu tempat, R satu tempat. Okay, so first, yang dekat dalam ni sebab dia E. Benda yang sama. Okay, walaupun kita tukar tempat dia, E yang tengah pergi depan ke, E yang belakang pergi tengah ke, dia akan beri benda yang sama. Sebab dia huruf yang sama. Tak ada any difference. Dia bukan macam kita susun SPT. Kalau SPT ni, then dekat dalam ni, yes lah, kita boleh tukar-tukar tempat dia sebab dia akan memberi benda yang berbeza. Maybe dia boleh jadi PST, maybe dia boleh jadi STP and so on. Tapi kalau EEE, awak tukarlah macam mana pun, dia tetap akan jadi EEE. Dia tak akan jadi benda lain, betul? So, dekat sini, kita tak perlulah nak letak 3 faktorial tu. Kalau awak nak letak juga boleh, tapi nanti awak kena divide dengan 3 faktorial balik semula lah. Sebab dia benda yang sama, dia berulang. Okay? So dia ada 2 cara lah, sama ada awak nak letak 3 faktorial ataupun tidak. Tapi jawapan akan sama lah. Okay, so apa yang kita perlu buat, kita kira tempat ni ada berapa. Yang merah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 tempat kita boleh tukar-tukar dia. Kita boleh jumble up dia. So kita akan buat 7 faktorial. Okay. Kalau nak buat yang 3 faktorial boleh. Awak kena buat macam ni lah. Darab 3 faktorial tapi kena divide by 3 faktorial.
Sebab huruf yang berada di dalam bulatan ini adalah sama. So dapat benda yang sama juga dengan 7 faktorial sahaja tadi. So 7 faktorial dapat 5,040. 5040. So macam tu lah. Okay, sebab dia huruf yang sama, kita bahagikan. Jangan lupa. Okay, untuk soalan ni pula, not all the letter E are together. Not all. Maksudnya, maybe E satu berseorangan, tapi lagi satu tu 2 E. Maksudnya dia tak bersama, tapi bukan semua E tak bersama. Maksudnya sekarang ni kita kena kira kalau no restriction ni, okay, no restriction ni maksudnya tak kisah kan dia bersama ke dia tak bersama kan, okay. Kita akan tolakkan dengan yang E together. So kita akan dapatlah not all E are together. Not all E are together. Maksudnya awak akan buat no restriction. Minus dengan all together. So kita akan dapatlah yang soalan C tu. Tak payahlah kita pening-pening nak susun one by one. Sebab nanti awak kena buat kalau dua bersama. Ataupun kalau satu bersama, dua tak bersama. Macam tu lah. Satu tak bersama. 1, 2, 3. Maksudnya 1, 1, 1. Ataupun 2, 1. Macam tu lah. Nanti awak kena banyak sikit dia punya case. So, lagi senang cara dia, kita buat no restriction, tolak je dengan all together. So, no restriction awak dapat daripada soalan A. Which is sama dengan 60, 480. Kita tolak dengan yang all together. All together soalan B. Okay, tolak dengan 5040. So, jawapan itulah untuk soalan C. Maksudnya ada yang bersama, ada yang tak bersama. Macam tu lah. So, dapat berapa tu? 55,440. Okay. Madam. Yang no restriction tu memang akan lagi besar dari all together eh? Memanglah, no restriction maksudnya dia tak kisah. Dia together ke, dia tak together ke. Kalau dah dia together, awak dah restrictkan dia. Event tu dah terrestrict. Okay. Okay, can we proceed to combination now? Can. Okay, so combination dengan permutation beza dia adalah combination ni kita just select. Okay, kita just select. Kita tak ambil kira arrangement. Maksudnya kalau kita ada ABC, kalau dekat the permutation, dia akan jadi different meaning. ABC, BCA different meaning. Tapi untuk combination, dia adalah benda yang sama. ABC ke BCA ke lah tak kisahlah dia punya order tu macam mana. Yang penting dia select je, dia nak choose je. Okay. So kalau PQR, RQQ, PR and so on ni are considered as one combination. Sebab order is not considered. Ni untuk combination. Tapi kalau untuk permutation dia akan kira sebagai 6 permutation ni. Because dia ambil kira order. Beza dia tu je. Permutation ambil kira order. Kalau combination dia just pilih, tak kisah order. Okay, order tu kita tak akan susun lah. Kita kira kita tak susun. Kita just pilih sahaja. Okay, contoh example 16. Determine whether each of the following is a permutation or combination. So, kalau 5 picture place in a row. Kalau 5 picture, place. Kalau place, maksudnya kita kena susun ke tak susun? In a row. Tak. Tak payah susun. Place in a row. Dalam satu barisan. Picture pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ataupun picture ketiga, 2, 1, 5, 4. Ataupun 5, 1, 4, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5.
Macam tu. Kita akan susun ke tak? Place in a row. Tak. Tak susun? Salah lah jawapannya. Dia kena susun Ini permutation. Sebab dia kata place in a row. So ini permutation. Awak kena susun benda tu. Susunan diambil kira. Awak kena tengok keyword dia ni sebenarnya. Bukan awak yang bukannya dia suruh awak yang kalau awak ada limbit je dekat dalam satu row awak nak play, awak nak letak macam mana. Bukan macam tu tau. Ini memang soalan dia nak place in a row, maksudnya dia akan ambil kira susunan. Bukan ikut awak. Saya suka hati saya lah, saya tak nak ambil kira susunan. Bukan macam tu Ini sebab soalan kan lah. So kita punya keyword ni place in a row, maksudnya kita kena susun. Okay, kalau macam ni 3-story book, pick from a rack. Kalau awak pick, awak akan susun ke tak? Awak just pick je. Pick awak tak susun. Sebab kita tak cakap pun kita nak letak dia dekat dalam satu row ke, dalam satu kolom ke. Tak, kita tak cakap. So kita just pick je. Bila kita just pick, means dia adalah combination. Tu beza keyword soalan. Okay, kalau a team of 9 player chosen from a group of 20. Yang ni awak kena susun ataupun tidak? Keyword dia chosen. Tak payah susun. Tak. Payah. Okay, tak payah susun. Macam saya lah. Saya nak pilih awak dalam satu group discussion. So saya just pilih je lah. Saya kira pilih. Pelajar 1, pelajar 2, pelajar 3, pelajar 4. Saya tak perlu pun susun awak. Saya cakap je, okay, dalam group ni ada 4 orang ni. Okay, itu maksud dia. So ini combination. Okay, the arrangement of the letter in the word October. Arrangement. Ini keyword dia. Arrangement. Kena susun ke tak? Kena. Kena. Okay, sebab arrangement. Nampak perkataan arrange. Arrange maksudnya permutation. Okay, itulah perbezaan antara combination dan permutation. Awak kena tengok kat keyword dia. Penting untuk awak tahu keyword dia. Kalau place in a row, place in a column and so on, so itu permutation. Kalau pick sahaja, pick combination, choose pun combination. Arrangement confirm permutation. Ataupun kalau awak nak buat password confirm permutation. Walaupun dia tak bagi tahu arrange ke, dia tak bagi tahu apa-apa. Tapi memang confirm lah sebab password. Lepas tu kalau apa lagi arrangement diambil kira. Itu je lah kot. Nanti kalau tengok soalan ni kita nampak lah. Okay, a quiz team of 4 is chosen. Ni perkataan dia, keyword dia adalah chosen. Okay, from a group of 12 students. In how many way could be the team be chosen? Ni chosen je. Dia tak suruh awak arrange. So maksudnya kita akan guna combination sahaja. So combination kita nak daripada 12 orang student, awak nak pilih 4 orang student. So bila kita nak choose, kita pakai C. Okay, kita pakai C. Bukan P P permutation. So ambil je 12. Daripada 12, choose 4. Itu sahaja jalan kerja dia. So 12 4 dapat berapa? 495. 495. Dah, itu je lah jawapan dia. Okay, dah? Dah. Okay, untuk soalan 18, a team of 3 student, okay, kita nak 3 student is chosen. Ni pun dia ada keyword chosen from a group. Group of students consisting of 5 girls and 4 boys. Kat sini dia dah bagi tahu siap-siap. 5 girls and 4 boys. Find the numbers of ways the team can be formed if it consists of at least 1 boy. Ni kena baca betul-betul lah. At least 1 boy je dia nak and at least 1 girl. Okay. Sekurang-kurangnya ada 1 lelaki dan sekurang-kurangnya ada 1 perempuan. So kalau dapat soalan begini, kita perlu buat table supaya awak tak tersalah. Okay, kita akan buat table boys. Boys tadi dia kata ada 5 orang.
Dan girls, awak ada 4 orang. Okay. So boys 5, girl 4. Dan kalau dia kata dia nak at least Madam, one terbalik boy. madam. Dan ke Balik madam. boy 4 Eh. ke 5. Okay, sorry. Sini 4, sini 5. Sini 4, sini 5. Okay, sorry. Okay, so sekarang apa yang kita nak pilih adalah 3 student sahaja tau. 3 student. So 3 student. Kita akan ada beberapa pilihan lah. Okay, dia kata at least one boy, at least one girl. So first pilihan awak, mungkin awak akan ambil 1 boy. Okay, sebab dia kata at least one kan, tak bolehlah kosong. So kita mula dengan one boy. So kalau kita dah pilih 1 boy, girl akan jadi berapa? 2. Okay, girl akan jadi 2. Sebab kita nak total 3 tau. Okay, ini pilihan pertama. Okay, pilihan kedua pula. Sebab dia kata at least. So maksudnya 2 boy pun boleh. Okay, kalau 2 boy, girl akan jadi berapa? 1. 1. Okay. Kalau saya pilih, okay. Misal kata saya ambil 3 boy. Girl akan jadi berapa? 0. Kosong. Kita akan accept tak? Tak. Kita tak akan accept. Sebab apa kita tak akan accept? Sebab dia punya syarat yang ni pun ada lagi satu. At least one girl. So nombor 3 kita tak boleh accept. So kita padam lah. So maksudnya kita ada 2 pilihan sahaja. So 2 pilihan ni macam mana kita nak buat? Okay. So yang first, awak kena ambil daripada boy. Boy ada total 4. So 4, choose 1 untuk yang ini. Okay. Dan dia berada di row yang sama. Okay. Row yang sama dengan ni. 2 dengan 1 row yang sama. So kita kena darab. Darab dengan girl ada 5. Awak nak choose 2. So ini adalah case pertama. Untuk row pertama. Okay, ni case pertama. Okay, tambah dengan baru kita pergi kepada row kedua. So row kedua pula daripada 4 boy awak choose 2 sahaja. Dan darab dengan daripada 5 girl awak choose seorang. So kiralah dapatlah jawapan awak. 70. 70. So ingat case pertama, dalam case yang sama awak darab. Lepas tu tambahkan dengan case yang kedua. Okay, can we proceed to question B? Boleh. Okay, untuk question B, it does not consist of a particular boy and a particular girl in the group. Maksudnya tak kisah. Dia tak ada nak cakap kena ada boy, kena ada girl ke, tak ada boy ke tak ada girl, tak ada apa-apa restriction dia kat sini sebenarnya. Okay, so apa kita kena buat? 9. 9 3. si 3. 3. Sebab sekarang girls and boy awak kita tambahkan. Okay, tambahkan 5 tambah 4 dan kita dapat general 9. So daripada 9 orang just pilih je 3. Bukan. Salah pula. Ya Allah. Salah baca soalan. Okay, sorry. It does not consist a particular boy. Okay, maksudnya sekarang dekat sini kan. A particular boy. Maksudnya ada seorang lelaki ni yang dia tak nak. Seorang lelaki dia tak nak. Maksudnya ada seorang konon-konon lah nama dia Ahmad. Ahmad dia tak nak. Dia dah kata okay Ahmad aku memang tak nak. Dan lagi satu seorang particular girl ni maybe dia kata Siti. Siti pun saya tak nak. So dua orang ni exclude daripada pemilihan saya. Itu maksud soalan ni. Sorry. Saya salah ni pula. Okay, so maksudnya sekarang daripada girls dia dah tolak satu pilihan tau. Dia dah tolak Siti. So tinggal girls tinggal berapa orang? 4. 4.
Okay, untuk boys pun sama. Dia tolak Ahmad. Dah tolak satu pilihan. So maksudnya tinggal 3 orang. So yang ini je kita akan ambil kira. So 4 tambah dengan 3. Sorry, bukan 9 sebab dia dah kata one particular boy dengan particular girl ni dia tak nak pilih. So kita tolak 2 orang daripada keseluruhannya. So tinggal berapa orang yang kita akan pilih? 7. 7. 7. So 7C3. So dapat berapa? 35. 35. Okay. Okay, untuk example 19. 5 letters are selected. Ni pun sama dia dah tulis perkataan selected here. Maksudnya kita select je. From the word geography, find the number of 5 letter word which does not contain the letter G. Okay, kita tak nak ada G. So maksudnya daripada mula dia kata kita select. Okay, ni yang first awak akan select 5 huruf daripada geografi. Lepas tu dia cakap dekat dalam soalan ni, dia kata find the number of 5 letter word. Tiba-tiba ada perkataan words. Kalau ada perkataan words, order dia ambil kira tak? Tak mana? Contohnya eat dengan at. Words. Berbeza tak maksud? Maksudnya berbeza tak dari segi ni? Eat awak akan buat ni kan present. Okay, at adalah past tense. So dia berbeza lah maksud dia kan. So maksudnya bila perkataan words awak kena arrange. Tapi perkataan choose awak tak perlu arrange. Maksudnya sekarang dia suruh awak select dulu and then baru arrange. Ini melibatkan permutation dan combination. Bukan salah satu je. Okay, mula-mula kita select and then daripada yang kita select kita arrange. So, untuk soalan A, first kita mesti select dulu letter yang tak ada G. Dia tak nak ada G. So, tinggal berapa letter yang awak boleh select? 7. 7. So daripada 7, kita choose 5 letter. Okay, untuk first ni, pass ni. So 7C5 awak dapat berapa? 21. 21. Okay, ini baru siap select 5 letter. Kita belum susun dia jadi word. So untuk susun dia jadi word, 21 mesti didarabkan dengan 5 factorial. Sebab ke-5 huruf itu perlu disusun. Okay, so ini untuk arrange menjadi word. So darabkan dengan 5 factorial dapat berapa? 2520. 2520. Okay, ada je soalan yang awak kena susun. Awak kena pilih lepas tu arrange. Macam soalan ni lah. Mula susun dulu dan baru arrange. Okay, yang B pula. Dia kata must have only one letter G. So sekarang kita nak ada satu letter G. Satu letter G maksudnya satu tu memang dah confirm tau. Maksudnya G tu memang kita kena pilih. Ni maksud dia G memang kena pilih. So G kena pilih tu kita dah letak as one pilihan. Ini untuk letter G. Okay, and then awak kena darabkan dengan dekat dalam geografi ni. If saya tolak letter G, sebab saya dah pilih one letter G, so G ni saya akan tolak lah daripada pilihan saya. Tinggal berapa pilihan? Berapa huruf yang tinggal? 7. 7 juga kan? 7. Tetapi, saya kena choose lagi berapa letter? 4. Sebab tadi satu saya pilih G tau. So daripada 5 letter, kita dah kena tolak satu. Which is satu memang huruf G. So tinggal 4 huruf yang lain yang kita perlu pilih selain huruf G. G memang dah ada satu kat dalam awak punya pilihan. So 1 darab 7C4. So dapat berapa? 1 darab 7C4. 35. 35 juga. 35 tadi dapat 21. Okay, 35 pilihan. Then, kita kena susun pula huruf yang kita pilih
Okay, so susun maksudnya 35 darabkan dengan 5 faktorial juga. Sebab ada 5 huruf yang awak perlu susun. So dapat berapa ni? 4200. 4,200. Okay, untuk soalan C. Must have tu letter G. Maksudnya sekarang letter G tu dua-dua kita ambil. Okay, G ni dua-dua kita ambil. So dah ada G dekat dalam geografi memang ada dua. Memang ada dua sahaja kan. So maksudnya daripada dua, saya choose dua-dua. Maksudnya dua choose dua. Untuk G. Yang ni untuk G Lepas tu kita tinggal yang lain-lain ni kita kena pilih lagi berapa huruf? 7. 3. 3. So kita akan choose Tiga. lagi 3 Tiga. huruf. Sebab kita nak Tiga. cukupkan 5 huruf kat sini. Okay, so 3 dengan 2. 2 dah memang G. So 3 awak akan dapat berapa? 35 juga. Okay, 35. Dan kita nak kena arrange ke 5 huruf ni. Okay, so 35 kita kena darabkan dengan 5 faktorial. 16. Tetapi, apa tapi dia? Apa tapi saya? Kita tak boleh darabkan je dengan 5 faktorial kat sini. Ada something yang kita kena buat. Yang 2G tu boleh dekat, boleh jauh. Boleh dekat, boleh jauh. 2G ni huruf apa? GG. Maksudnya huruf apa? Huruf yang Sama. sama. Repeated. Bila repeated, masuk dekat permutation, awak kena ingat, awak kena dividekan dengan repeated huruf tu. So, kena divide by 2 factorial untuk G yang repeat. Kena ingat sebab 2 huruf ni G. Which is memang confirm dia adalah repeat 2 times. Barulah awak akan dapat jawapan yang betul. Kalau awak terlupa nak divide by 2 factorial, dah jadi lain lah. Maksudnya awak treat G tu tak sama huruf. So which is dia akan jadi jawapan awak salah. So dapat berapa ni? 35 darab 5 factorial bahagi 2 factorial. 2100. 2100. Okay, dah. Settled. Boleh? Boleh saya proceed ke? Ya dah. Boleh, madam. Kalau soalan B tu kan, kalau kita buat 2C1 darab 7/4 boleh? 2C1 darab 7/4 boleh. Jawapan akan sama. Maksudnya awak pilih daripada 2G, awak pilih 1G. Kejap. Kalau 2C1 daripada 2G, awak pilih 1G. Tak. Kita sebab kita nak memang sebab G ni huruf yang sama tau. Sebab tu saya terus ambil satu pilihan. Kalau awak ambil 2C1, kalau kita buat yang 2C1 tu, maksudnya 2 ni huruf yang berbeza. Bukan G dengan G. Misal kata G dengan C. So salah satu kita akan pilih sama ada G ataupun C. Tapi kalau dalam soalan ni dia dah memang kata dia nak one letter G. Maksudnya G tu satu letter tu must be G. Bila must be G, sebab dekat dalam ni memang ada dua. Tapi dua tu huruf yang sama. So kita tak boleh buat 2C1 tu. Sebab dia huruf yang sama. Awak memang kena ambil salah satu je. Kalau tak pengiraan awak dah redundant dekat situ. So tak boleh. B tak boleh 2C1 tu tak boleh. Okey ke? Ya. Kalau Okey, dia memang dah kalau dia dah memang cakap satu letter G, maksudnya awak memang ambil dia sebagai satu. Dan kalau dia ada lagi satu tu awak awak jangan masukkan dalam pilihan yang next tu je.
Okay, kita masuk example 20. A student must answer 10 out of 13 question in an exam. How many choice has he if he must answer the first two questions? Sorry, okay. Maksudnya sekarang awak ada 13 question. Tapi kita nak jawab 10 soalan sahaja. Okay, so dan restriction yang pertama adalah first two question wajib dijawab. Okay, maksudnya daripada 1 sampai 13, 1 dan 2 wajib dijawab. Soalan 1 dan 2 tu wajib dijawab. Yang lain tu awak boleh pilih. Okay, so maksudnya soalan yang 2 first question yang kena jawab ni kita dah memang kena tulis. Daripada 2 soalan, awak memang kena choose kedua-dua soalan. Maksudnya daripada question 1 dan 2, awak memang kena choose dua-dua. So jadi 2C2. Okay, sebab dia mesti dijawab. Dan kita darabkan dengan, okay, berapa question yang tinggal? 11. 11 question. Okay, 11 pilihan lagi ada. Tapi berapa yang awak perlu jawab? 8. 8. So 11 si 8. Itulah jawapan dia. So dapat berapa? 165. 165. Okay. And then B pula. How many choice has he if he must answer the first or second question but not both? Yang ni lain pula. Dia kata dia kena jawab first or second. Tapi bukan dua-dua. Yang tadi ni dia kena jawab dua-dua question. Okay. So yang soalan B pula dia pusing sikit ayat dia. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan berubah? Tadi saya buat 2C2 sebab dua-dua dia kena jawab. Tapi sekarang dia kata dia kena jawab salah satu. So ini baru jadi 2C1. Ni lah macam Aiman tanya tadi yang atas ni kenapa tak boleh 2C1 sebab ni tadi 2C1 benda yang ni tadi dia memang kena one letter J. Maksudnya dia memang G tu benda yang sama. So kita tak boleh jadi 2C1. Tapi kalau kat sini sebab first dengan second question yang berbeza. So kita kena pilih salah satu dan kita akan dapat 2C1 kat sini. Kita kena tulis S 2C1. Okay. Dan darabkan dengan selebihnya. Selebihnya akan tinggal berapa soalan? 12. Kenapa 12? Sebab dia jawab satu je. Dia jawab satu tapi pilihan awak first and second question dia memang kena jawab salah satu sahaja. Maksudnya yang daripada 13 tu memang kena tolak dua-dua question. So 13 tolak dua-dua question jadi 11 pilihan lagi. Dan awak kena jawab lagi 9 soalan. Tu maksud dia. Yang ni question 1, 2. Yang ni question 3 sampai 13. Okay, so dapat berapa? 110. 110. Okay, soalan C pula. How many choice has he if he must answer exactly? Ini dia pakai perkataan exactly pula. Exactly 3 of the first 5 question. So maksudnya daripada nombor 1 sampai 5 dia kena jawab exactly 3 soalan. So macam mana saya nak tulis? Jawapan saya. Yes, very good. 5C3. 5 question awak pilih 3 soalan. So yang selebihnya tinggal berapa? 8. 8. C7. Lepas tu C7. Very good. So 8C7. Sebab kena jawab 10 soalan. So bawah ni tambah mesti kena dapat 10. Yang atas ni tambah mesti kena dapat 13. Itu dia punya tips lah. Okay, so dapat berapa? 80. 80. Dah settle lah permutation and combination. Tapi saya nak kena ajar yang ni.
probability punya part pasal permutation and combination. Okay, dan Dah, madam. dah kita pergi kepada probability punya part kat sini. Semalam pun budak saya terlupa nak ajar yang ni. Example 6 ni sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan permutation combination. Ni nanti saya ajar dekat dalam kelas Ingatkan saya untuk pelajar saya. Yang saya nak ajar dekat sini ni je 7, 8, 9 je yang berkaitan dengan permutation combination. Okay, so kita tengok yang ni dulu. A vase contains 3 blue marbles, 2 green marbles and 5 yellow marbles. Okay, 2 marbles are randomly drawn from the box. Kita nak ambil 2 marble. Okay, kita ambil je tahu kita ambil. Kita tak perlu susun. Ini maksudnya combination. Okay, sebab kita just draw ni combination. Okay, so find the probability. Tapi sebab kita cerita pasal probability, maksudnya kita perlu ada sample space punya bilangan. So, NS kita kena cari dululah. Okay, nak cari NS, kita tengok kat sini awak ada berapa keseluruhan marble kat sini? Keseluruhan marble kita ada berapa? Yang ni. 10. 10. Okay. 10 marble. Tapi kita nak choose 2 marble sahaja. So maksudnya NS awak, sample space awak adalah 10 C2. Tu kita punya sample space. Yang tak ada restriction lah untuk yang ni. Untuk choosing tu. Okay, so dapat berapa? 10 C2. 45. 45. So ingat ini sample space kita. Okay, untuk A, dia mesti ambil 2 blue marbles. So kita nak 2 blue marble sahaja. So 2 blue marble, awak tengok dekat blue ni. Ada berapa blue marble kat sini? 3. 3. So maksudnya kita nak choose 2. So 3 C2. Dan awak kena divide by NS kita. NS kita is 45. Ni sebab probability tau. So kita mesti kena divide by NS. So dapat berapa? 1/15. 1/15. Okay, untuk B pula. Kita nak 2 different color marble. 2 different color. So bila dia kata different color, kesemua marble ni kita kena ambil kira. Jap, 2 different color marble. Okay, kita kena ambil kira tapi disebabkan kita nak 2 je. So kemungkinan kita boleh dapat blue green ataupun blue yellow ataupun green yellow ataupun yellow blue. Kita tak boleh ambil blue blue, kita tak boleh ambil green green, kita tak boleh ambil yellow yellow. Dia mesti 2 different color. So awak perlu buat kotak. Kotak blue. Lepas tu kotak green. Lepas tu dengan yellow. Nama yellow saya pakai warna ni lah. Okay. So sekarang dia nak 2 different tau. So kita kena buatlah combination dia. Maybe kita ambil 1 blue, 1 green, kosong yellow. Ataupun saya ambil 1 blue, kosong green, 1 yellow. Ataupun apa lagi possible yang boleh? Kosong blue. Kosong blue, 1 green. 1 green, 1 Satu yellow. Ada lagi tak? Tak ada. Dah tak ada So ini je lah possibility yang ada. So kenalah buat yang macam tadi tu, yang kita pilih lelaki perempuan tu. So blue tadi dia kata kita ada 3. So kat sini 3. Green awak ada 2. Dan yellow awak ada 5. So kita kena buat lah ikut case pertama. Case pertama saya adalah 3C1 darab 2C1. Yang 5 C kosong memang kosong memang dapat ni memang dapat 1. So tak payah kira. Kita buat 3C1 darab dengan 2C1 sahaja. Sebab kita pilih 2 ni je. Okay, lepas tu pergi kepada row kedua. Row kedua awak ada 3C1 darab 5C1. Dan tambah dengan row ketiga, awak akan dapat 2C1 darab
5C, 1. Ini baru NA dia tau. Maksudnya dia punya ni, kita belum bahagi lagi. Kalau nak terus bahagi, awak kena buat dalam satu ni satu baris. Bahagi dengan sample space, 45. Baru dapat probability. So dapat berapa? Ni kena buat dalam satu baris ni. Lepas tu bahagi semua dengan 45. Tiga satu over 45. 31/45. 45. Itulah dia punya probability untuk soalan B. Okay, boleh saya proceed? Boleh madam. Boleh madam. Okay, kita tengok example 8. 4 letters are chosen randomly from the word computer. Okay, ni pun samalah. Dia cakap dia nak choose je. Lepas tu dia tak cakap pun. Dia cuma cakap find the probability all the 4 letters are chosen are consonant. Dia tak cakap dia nak buat words. So maksudnya kat sini kita akan guna C sahaja. Tak payah arrange. Okay. So soalan example A. Komputer ada berapa letter kat situ? Ya Allah, dah tekan 8. Okay, 8. Okay, kita nak kira NS dulu ni. Okay, sample space kita. Okay, maksudnya daripada 8, kita nak choose 4 letter. So, 8C, 4. So, dapat berapa awak punya sample space ni? 70. 70. Okay. So, saya pergi soalan A. All the 4 letter are chosen are consonant. So, kita nak consonant sahaja. Pilih dekat sini, berapa ada consonant, ada berapa kat dalam komputer? 5. 5. So, daripada 5 awak nak choose? Nak choose berapa letter? 4. 4. Okay, divide by 70. So, dapat berapa? 5/7. 5/7 No. 1/14. ataupun 1/14. Betul tak? 5/70 kan? Betul ke? Betul. Betul lah. Okay, so itu jawapan untuk A. Untuk B pula, the letter C must be chosen. Okay, letter C dekat sini memang ada satu je. So maksudnya memang satu ni kita ambil So satu, ini untuk C. Darabkan dengan berapa lagi pilihan yang ada? 7. Berapa letter? 7. 7. Tapi awak nak choose? 3. 4. 3. Sebab 1 kita dah ambil untuk C. So tinggal 3 lah bahagi dengan 70. So dapat berapa? 1/2. 1/2. Thank you. Okay, soalan C pula. The letter M and P must be chosen simultaneously. Okay, so maksudnya kita kena choose dua-dua. M dan P kena choose. Okay, so maksudnya M, P memang ada dua kat dalam ni. So kita akan pilih dua-dua. 2C2. Okay, tinggal lagi berapa huruf yang kita kena pilih? 6C2. 6C 2. 6C2. Sebab saya dah tolak M dengan P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya nak pilih lagi 2 lah sebab M dengan P dah masuk dalam pilihan yang dekat depan ni. Okay, dekat depan ni. So, divide by 70 untuk NS dapat berapa jawapan? 3/14. 3/14. Okay, dah settle that one. Okay, boleh saya teruskan? 10.52. Lagi Boleh satu. madam. Okay. Yang ni 3 red marbles. 3 red marbles, 4 yellow marbles and 2 green marbles. Okay, so sekarang semua sekali kalau kita kira kita ada 4, 3, 7, 7, 9 marble lah. Okay, are arranged in one row. Dekat sini perkataan dia adalah arrange. So bila arrange maksudnya awak kena pakai permutation. Okay, in one row on a table. Find the probability all the 4 yellow marble must be next to each other.
Okay, so sekarang ni sebelum kita nak jawab soalan, kena cari dulu NS awak apa. So untuk NS, daripada 1, tadi kita kira 9 factorial, 9 ni kan, 9 marble kan? Betul kan? 9 marble, so maksudnya 9 kita perlu arrange. So 9 factorial. Tetapi, dia ada yang berulang. Yang berulang, marble red ada 3. Yellow ada 4, green ada 2. So maksudnya awak kena divide semua yang berulang. So 3 factorial darab dengan 4 factorial darab dengan 2 factorial. So dapat berapa NS awak? 1260. 1260. Okay, ini NS kita. Okay, baru kita jawab soalan A. All the 4 yellow marble must be next to each other. So maksudnya yang yellow marble kena ikat dia. So yellow, 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 ikatkan dia. Lepas tu yang lain tu boleh bergerak ke mana-mana. Okay, so kita ada 3 red marble dan 2 green marble. So 3 red dan 2 green. 2 green. Green, green. Okay. So sekarang, macam mana saya nak kira tempat dia tu? 4 factorial. Berapa tempat yang ada untuk kita boleh gerak-gerak? Ini satu tempat saya kira. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tempat kita boleh gerak-gerakkan dia. Okay, dia boleh tukar tempat ni. Okay, so saya akan buat 6 factorial untuk dia bergerak ni semua. Lepas tu darabkan dengan, okay, kalau kita nak buat yang dalam ni boleh ubah tempat pun boleh. Kita darab je dengan 4 factorial yang dekat dalam kurungan. Tapi ingatlah, kena divide balik dengan yang berulang. So yang berulang ada 3 factorial, 4 factorial dengan 2 factorial. Kalau awak tak darabkan dengan 4 factorial, means 4 factorial kat bawah pun tak payah bahagilah. Sebab awak dah kira ini sebagai y tu adalah satu benda saja. Pun boleh Yang ni saya tunjuklah, saya darabkan je dengan 4 factorial tu. So NA awak akan dapat berapa ni? Ni NA baru ni. Dapat berapa? 60. Okay, ni dapat 60. So, baru kita nak kira dia punya probability So, PA saya dapat 60 bahagi dengan 1260. So, nanti awak dapat jawapan dia dapat berapa? 1/21. 1/21. Okay, untuk B pula. Dia kata all the 4 yellow marble must not be arranged next to each other. Maksudnya yellow marble mesti dipisahkan. So kalau dipisahkan, ingat dia kena selit. So kita susun dulu yang lain. R, R, R dan juga G, G. Okay, kita susun ini dulu. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tempat. So maksudnya 5 factorial. Okay, lepas tu baru awak selitkan yang yellow marble tu tadi. So kita selitkan di antara. So ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So macam mana nak kira? 6? 6P4. 6P4. Sebab apa 4? Sebab awak ada 4 yellow marble sahaja. Okay, divide by yang berulang. Jangan lupa. So ini dividekan semualah. 4 factorial, 2 factorial. So dapat berapa? Dapat apa? Nampak dah dapat 150. Okay, so PB saya adalah 150 per 1260. So patutnya awak dapat 5/42. Okay, and the last one, yang C pula, dia kata green marble must be in first and last position. Maksudnya dekat first green dengan dekat belakang sekali green. Yang tengah-tengah tu tak kisah. Okay, so yang dekat tengah-tengah akan ada berapa lagi? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak muat pula. Okay, ni patutnya ada 7 tempat lagi lah 7. Okay, so macam mana kita nak kira
Mula-mula dekat depan ni, okay, sebab G kita green marble ada 2. So daripada 2 awak ambil 1. So kita buat 2 P1. Okay, and then darabkan dengan yang belakang ni. Sebab 1 dah ambil daripada depan, so ini tinggal 1 P, 1 sahajalah. Tinggal 1 pilihan dan kita nak susun dekat satu tempat. Okay, and then dekat tengah-tengah ni sebab ada 7 lagi huruf yang kita perlu susun, so dia jadi 7 factorial. Okay, and then awak dividekan dengan yang berulang. Okay, ini awak punya NC. So sepatutnya dapat, ni saya nak cepat sorry, 35. So nanti PC kita akan dapat 35 per dengan 1260. So dapat 1/36. Okay, so thank you class. Sorry, dah lambat. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Pertanyaan ada Thank you, pukul 4. Thank you, madam. Oh, pertanyaan ada pukul 4 dan 2. Okay, madam. No. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. madam.